memuji-Mu, selamanya kami akan memuji-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat sampai ke tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan. Kau layakkan kami saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kasih Tuhan. 大家请坐。 Shalom saudara-saudara kasih Tuhan yang berada di sini maupun yang ada di rumah. 在这里的弟兄姐妹们平安，也是在家里的弟兄姐妹们平安。 Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya. 我祝大家新年快乐， Selamat Hari Valentine juga bagi yang merayakannya. 也祝大家情人节快乐。 Dan saudara-saudara kasih Tuhan, saya tidak akan panjang lebar. 我也短话 Mari 说， kita buka Alkitab kita 我们来打开我们的圣 di 经， Yeremia 11耶利米书11章 ayat 1 sampai ke 17. 第1节到第17节。 Yeremia 11 ayat 1 sampai ke 17. Saya akan membacakannya kepada saudara. 耶利米书第11章第1到第17节。 Karena terlalu panjang maka yang Mandarin tidak usah dibacakan. Bahasa Indonesia saja. Yeremia 11 ayat 1 sampai 17. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat kepada nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa kepada bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah najar-najar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Amin.
Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， konteks firman Tuhan pada pagi hari ini 今天早上的题目 berbicara tentang bagaimana Nabi Yeremia bernubuat tentang murka Tuhan. 就是跟我们说，耶利米先知对我们说，耶和华是怎样发怒， Murka Tuhan yang luar biasa kepada umat Israel, baik Yehuda dan Yerusalem. 就是耶和华对这些子民，这些以色列人的子民发怒。 Kalau kita lihat, kitab Yeremia ini mengulangi perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada umat pilihannya melalui Musa, yang terdapat dalam kitab Keluaran 6 ayat 6. 我们看在这个耶利米书，就是提醒了我们，就是这个耶和华的立业，就是对这些摩西的立业，也是呈现在耶利米之 Di mana 身 situ 上。 bunyinya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 就是说，你做我的子民，我做你的神，我就会把你脱离这个罗马兵金。 Saudara, sejak zaman Abraham dan Musa, yaitu nenek moyang mereka, 就是从亚伯拉罕的时代， Allah telah mengingatkan mereka berulang kali. 神已经提醒了他们很多次了。 Namun sayang sekali orang Israel ini 但是很可惜的，这个以色列人啊， mengingkari janji tersebut. 他们每次都是不遵行神的话， Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. 他们不要听神的话， Mereka justru berbalik kepada ilah yang lain. 反而他们去找别的神。 Itulah sebabnya Allah menyuruh Yeremia untuk menyampaikan berita penghukuman dan kutukan kepada bangsa Israel. 所以耶和华就差派了他的先知，就是耶利米先知，就跟他们这些子民说。 Saudara, bagaimana sikap Yeremia dengan tugas yang cukup berat ini? 我们看这个耶利米先知，他是怎样来用这个很重的重担来去面对呢？ Apakah dia berani menyampaikan pesan kutukan ini kepada bangsa dan saudaranya sendiri? 是否他有这个能力把这个咒诅的话告诉这些子民呢？ Kalau kita lihat, Yeremia memilih untuk taat kepada Tuhan. 如果我们看这个耶利米先知，他是顺服神的人， Lalu bagaimana sikap orang Israel mendengarkan pesan yang cukup menakutkan ini? 然后这些以色列人他们的反应是怎样呢？ Mereka bertobat? 他们悔改吗？ Enggak, saudara. 没有， Mereka mengabaikan teguran Tuhan. 反而他们就忽略了神 Oleh sebab 的， itu mereka dihukum oleh Tuhan. 所以他们就是被神惩罚。 Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄 dari 姐妹 perikop 们， firman Tuhan yang barusan kita baca pada hari ini, 刚才我们所读的圣经 ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. 有很多点我们可以去学习的。 Yang pertama adalah 第一， bahwa ketaatan mendatangkan berkat. 顺服就会让我们有这个得到福神的福。 Sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. 然后，如果我们没有顺服神的话，我们就会得到了这个咒诅。 Nah, dalam konteks Yeremia pasal 11 ini, 刚才我们读了这个耶利米书11章的时候， perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel ini 就是神和这个以色列人的立业， mengisyaratkan adanya persyaratan, 就是有很多的立业， yaitu bahwa apabila taat maka akan diberkati. 就是说如果顺服的话，你们就会被祝福。 Tetapi apabila tidak, 但是 maka akan 如果 dikutuk. 但是如果你们不顺服的话，你们就会被咒诅。 Di sini Tuhan menghendaki bangsa Israel untuk mendengarkan dan menaati suara Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkannya. 在这里，神是要这些以色列人来听他的话，然后去行。 Maka Tuhan berkata, bangsa Israel akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 所以说，耶和华就对他们说：“你们做我的子民，我就做你们的神。” Namun bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan atas mereka. 但是这些以色列人却没有去侧耳而听神的话。 Saudara, perintah Tuhan bagi mereka itu seperti sesuatu yang lewat begitu saja. 神的这个命令就是好像是风过去一样。 Apa yang disampaikan oleh Tuhan dengan mudahnya mereka lupakan. 神所说的话，他们就忘了一干二净。 Itulah sebabnya untuk dapat berpegang pada perintah Tuhan maka terlebih dahulu mereka seharusnya 所以说， sungguh-sungguh mendengarkan. 所以说，如果要遵行或握紧神的话，他们要真真实实的来听。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Sehingga seperti yang dari tadi sumber barusan saya bilang bahwa kita tahu bahwa bangsa Israel berulang kali
melanggar perjanjian Allah. 我们刚才所说的这些以色列人呢，他们就是重返的，就是来忽略神的 Sejak 命 zaman 令。 Abraham dan Musa, nenek moyang mereka, Allah telah berulang kali memperbarui perjanjian dengan umatnya. 从亚伯拉罕和摩西的时代，神已经很多次的来提醒了这 Nah, 些人。 pelanggaran yang kian parah membuat para nabi diutus untuk menegur dan mengingatkan mereka pada konsekuensi hukuman Allah. 这些很大的错误的话，就是神就派他的先知们，就是来劝告这些人。 Walaupun berulang kali diingatkan, tetapi mereka terus mengabaikan. 虽然很多次了，神已经劝告了，但是他们也是忽略了。 Nah, saudara, di sini Yeremia diutus dengan tugas yang sama. 然后到这里，耶利米先知也是有这样一样的这个任务。 Namun kalau kita baca tadi firman Tuhan barusan, Yeremia ditolak oleh mereka, bahkan akan dibunuh. 刚才我们所读了，我们看耶利米就是被拒绝了， Maka sesuai aturan main, saudara, bangsa Yehuda menerima hukumannya. 所以犹大人就得到神的惩罚， Bahwa Allah tidak akan mendengarkan seruan mereka minta tolong, 就是神不要垂听， serta membiarkan mereka tertimpa kutuk dan malapetaka 他们也被咒诅， yang memuncak pada pembuangan. 他们就是也被丢弃。 Saudara, kita tahu bahwa kerajaan Israel Utara sudah dibuang ke Asyur seabad sebelumnya. 我们看这个以色列，北以色列也是已经被丢了。 Dan kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda ini, harus bersiap untuk dibuang ke Babel. 也是以色列南北的以色列，对不起， Kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, harus bersiap untuk dibuang ke Babel. 就是南的以色列也是被丢弃了。 Nah, saudara, sebenarnya Tuhan sudah sabar banget loh. 其实神已经很 Coba 忍 kita 耐了。 lihat di ayat 7 dan 8. Di situ ayat 7 dikatakan, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu. Pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. 在第7节这里很清楚的告诉我们了，因为我将你们列祖从埃及地领出来的那日，直到今日，都是从早起来，切切告诫他们说：你们当听从我的话。 Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Di ayat 8 di situ dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. 但是在第8节这里说什么呢？他们却不听从，不侧耳而听。虽从自己万根的恶心去行，所以我使这业中一切咒诅的话领导他们身上，这耶是我吩咐他们行的，他们却不去行。 Nah, saudara, dosa yang dilakukan umat Israel adalah bahwa mereka mengikuti kedegilan hatinya yang jahat di ayat 8, dan mereka menyembah berhala di ayat 10. 所以这些以色列人呢，他们就是不垂听神的话，反而他们去拜别的神。 Tuhan memang panjang sabar, saudara. 对，我们的神是很 Tetapi 耐心 tetap 忍耐 ada 的神， aturan mainnya. 但是有他的这个玩法。 Tuhan itu panjang sabar, tetapi dia tidak bisa dipermainkan. 我们的神是耐心忍耐的神，但是他不能让我们去捉弄的神。 Bila kita melanggar ketetapannya, 如果我们不遵行他的立业的 dan 话， Tuhan juga sudah menegur kita berulang kali, 然后神也先提醒了我们很多次了， tapi kita tidak mau mendengarkannya, 但是我们却不听的话， maka Tuhan akan menerapkan keadilannya. Yang bersalah harus dihukum. 所以神就惩罚错的人，就是被惩罚。 Saudara, sebelum Tuhan murka dan menjatuhkan hukuman, 亲爱的弟兄姐妹，当我们的神还没有发怒的时候， kita sebagai anak-anak Tuhan, 我们成为他的儿女的， harusnya kita berbalik dari segala sesuatu yang jahat yang terus-menerus kita lakukan. 我们要悔改， Jangan sampai dihukum oleh Tuhan baru kita bertobat. 千万不要让神惩罚了我们才悔改。 Mungkin saat ini kita terus melakukan dosa. 可能现在我们一直在犯错， Tidak ada yang tahu, 没有人知道， hanya Tuhan yang tahu. 只有我们的神知道 Tapi。kita merasa aman-aman saja. 我们觉得，哎呀，
没问题啊，没什么关 Tapi 系啊。 ketahuilah saudara, 但是你们大 bahwa 家要知道， dosa pasti ada konsekuensinya, akibatnya. 这个罪呢，一定会有它的背后一定会有 Walaupun tidak 后果 dihukum 的。 dengan malapetaka yang dahsyat seperti yang diceritakan di kitab ini, 虽然没有被这些灾难惩罚， namun dosa membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak. 但是这个罪呢，让我们和神的距离有一个距离。 Dosa tidak bisa membuat kita tidak bisa lagi merasakan hadirat dengan Tuhan. 这个罪呢，让我们不能感受到神的同在， Doa-doa kita juga tidak lagi dengar oleh Tuhan. 我们的祷告也没有，神也不要垂听了。 Bukankah ini merupakan sebuah penderitaan, saudara? 这不是一个很痛苦的一个事情吗？ Oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi apakah kita selama ini menaati firman-Nya. 所以我们大家要自己审查自己，是否我们已经来听他的话了吗？ Dan setia hanya menyembah kepada Dia saja. 也忠心来只赞美他而已吗？ Mungkin kita tidak menyembah berhala dalam bentuk patung. 对，可能我们没有去拜别的偶 Tetapi 像， jika kita mengasihi sesuatu lebih daripada Allah, itu sudah berhala kita. 但是如果我们爱一个东西比更爱我们的神，这已经是一个去拜别的 Sehingga Allah 别的 bukan 神， jadi lagi prioritas kita yang pertama. 就是让这个我们的神不是我们的第一等的一个就是排第一的神了。 Nah, saudara berbicara mengenai prioritas. 如果讲到这个Prioritas. 如果讲这个我们优先的事情的话， Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah Tuhan ada prioritas kita yang paling utama? 是否在我们的身上，神有他优先的最优先的东西呢？ Contoh sederhana untuk saat ini ya, karena kita lagi Imlek. 比如说现在我们在过年， Antara tradisi dengan firman Tuhan. 我们的Tradisi. 我们的传统和我们的神的话， Antara tradisi dan firman Tuhan mana yang kita utamakan? 传统和神的话，我们哪一个先呢？ Hari ini adalah hari ketiga Imlek, bukan saudara? 今天是大年初三， Kita merayakan hari Imlek, tapi tahukah asal usul legenda Imlek itu? 是否你们大家知道这个过年这个新年是从哪里 Nah, 来的？ saudara, legenda tersebut menceritakan bahwa ribuan tahun yang lalu 就是千年以前 ada sosok monster yang bernama Nian. 有一个怪兽，它的名是年。 Nian di sini juga memiliki makna tahun. 年的意思就是年的意思就是年啊。 Nah, monster ini menyerang penduduk desa di setiap awal tahun baru 这个 ceritanya. 这个怪兽就攻击了这个城市， Dan saudara, monster ini takut dengan suara keras. 然后这个怪兽就怕这个大的声音， Dia juga takut dengan cahaya terang. 它也怕光， Dan dia juga takut dengan warna merah. 它也怕红色。 Jadi benda-benda seperti petasan, kembang api, dan warna merah digunakan penduduk desa itu untuk mengusir monster itu. 所以说，这个城市的人就用这个红色，还有这个炮，还有这个光来吓倒这个怪兽。 Nah, kita bisa lihat sampai sekarang benda-benda tersebut digunakan untuk melengkapi perayaan Imlek kita. 那我们就可以看到，在过年的时候，我们就可以看到这个红红烈烈 Kalau 这个 kita 东西。 melihat waktu Imlek itu rumah-rumah dihiasi dengan penuh warna merah. 我们看在别人的家里就有挂这个红色的东 Nah, 西， mereka dengan harapan dan melakukan tradisi Imlek ini, 就是这样的传统。 iblis tidak akan datang mengganggu mereka. 他们就认为这个魔鬼不会来到他们 Dan 的 keluarga 家， mereka akan diberkahi keuntungan sepanjang tahun. 然后他们的家就是会被祝福，一整年就被祝福。 Nah, saudara, dalam tradisi Imlek juga ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. 在过年这当中也是有一些传统，我们不可以 Seperti 去 memakan bubur. Memakan bubur itu nggak boleh, kenapa? Karena bubur itu identik dengan kemiskinan. 去行的，就是比如说吃粥，粥就是代表着这个穷， Mencuci pakaian atau rambut. 洗 Pada hari 衣服 pertama dan 也洗 kedua 头发，在初一和初二。 Karena 2 hari ini, hari pertama dan kedua, itu diperingati sebagai hari raya Dewa Air.
因为大年初一和初二就是他们是纪念这些水神啊。 Nah, kita yang orang Tionghoa pasti tahu bahwa masih banyak pantangan-pantangan yang lain. 我们华人呢也应该知道嘛，还有其他的我们不可 Bukan 以 hanya 去 itu 做的。 saja, saudara. Dalam tradisi Imlek ada hal-hal yang harus dan wajib dilakukan. 然后在这个过年呢，我们也是有东西有事情我们要去行的， Yaitu melakukan sembahyang kepada leluhur menjelang hari raya Imlek dan Cap Gome. 比如说拜我们的祖宗，在15夜晚的时候， Mereka sembahyang ke kelenteng. 他们去在庙去 Ada 拜， juga yang memiliki altar sembahyang di rumah. 然后在家里也摆这个坛，要去敬拜我们 Mereka 的祖 juga 宗的， sembahyang kuburan nenek moyang 也是在坟墓里拜祖宗， dengan menyajikan banyak makanan dan buah-buahan. 就是带了很多的东西，就是吃的东西 Nah, 了。 saudara, pertanyaannya, boleh tidak orang Kristen merayakan 然后 tahun baru Imlek? 问题就来了，是否我们相信神的人可以过这个华人的 Nah, 过 saudara 年 saya 呢？ kasih dalam Tuhan, orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek 亲爱的弟兄姐妹，我们相信神的人可以过新年， sebagai kesempatan untuk kumpul-kumpul dengan keluarga, saling berbagi dan memberkati. 就是我们在一起和家人同聚，然后我们就互相的祝福。 Kita perlu menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk mentransformasi budaya. 我们要知道，我们成为神的儿女，就是我们要去我们的家里，就是把这个传统。 Karena dalam suatu budaya atau tradisi tertentu merefleksikan keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. 把这个传统传出去，就是让这些犯罪的人可以知道。 Namun di dalam Kristus, umat manusia sudah ditebus. 但是在神， Umat manusia sudah ditebus. 我们这些子民已经被拯救了， Dan budaya dapat diperbarui kembali untuk memuliakan Allah. 然后这个传统也是可以恢复起来，可以来赞美我们的神 Jadi。 saudara-saudara dalam Tuhan, tahun baru Imlek bisa menjadi kesempatan bagi orang percaya untuk pekabaran Injil. 亲爱的弟兄姐妹，其实呢，在这个过年里呢，我们成为神的儿女，我们可 Yang 以， tidak boleh kita lakukan adalah tradisi-tradisi Imlek yang bertentangan dengan firman Tuhan. 我们可以把这个机会来宣告神的话给我们的家人。但是有一些东西我们不可以去行的，就是就是刚才我们所说的这个传统 Apa itu? 是什么呢？ Seperti yang barusan tadi saya katakan, melakukan sembahyang, 就好像我所说的，就是我们来敬拜我们的祖宗啊， sembahyang kuburan nenek moyang. 去坟墓啊， Nah, itu tidak boleh dilakukan, saudara. 这些我们是不可以去做的。 Dan saya tahu bahwa banyak orang Kristen yang masih melakukannya, orang Tionghoa khususnya, Masih masih banyak melakukan hal-hal yang demikian karena sudah tradisi 但 katanya. 是我知道我们华人呢，就是相信神的人一部分呢，他们也是会这样去做，因为他们说这是我们的传统。 10 tahun sudah ke gereja, saudara, tapi 10 年 tetap masih melakukan tradisi-tradisi yang melawan firman Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. 已经相信神10多年了，但是在过年的时候，他们也是仍然去行他们的传统，伤害了神。 Saudara-saudara sekalian Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memutuskan dan meninggalkan hubungan kita dengan iblis. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们相信神的人的话，我们要把这些传统，就是刚才有关系拜别的神这个传统，我们要把它折断。 Itu bahwa kita harus menanggalkan adat istiadat atau tradisi yang telah disusupi oleh iblis di dalamnya. 就是我们要把这些传统拿开， Janganlah kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, seperti penyembahan berhala. 千万不要让这些传统影响到我们去拜别的偶像，或者来伤害我们神的心。 Kalau seperti petasan, kembang api, serta berpakaian dan berdekorasi rumah dengan serba merah, itu tidak apa-apa dilakukan, saudara, asalkan kita tidak memaknai mitos yang terkandung di dalamnya. 如果刚才说的放鞭炮啦、穿红色衣服、挂红色的东西啦，这些是没关系的。除非我们去做伤害神的，就好像拜别的神，这些是不可以的。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika ada saudara-saudara di tempat ini yang masih terus melakukan tradisi-tradisi yang itu melawan firman Tuhan, mari hari ini kita bertobat. 亲爱的弟兄姐妹，如果到今日我们还仍然去行我们刚才所说不可以去做的这个传统的话，我们要悔改。 Nah, saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dosa yang sama yang berulang-ulang dilakukan oleh bangsa Israel adalah penyembahan berhala.
这些以色列人所犯的罪，重复犯的罪就是一样， Di 就 ayat 是他 10 们拜别的 di, 神。 di ayat 10 dikatakan mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu dan telah menolak mendengarkan firman-Ku. 在第10节这里说，他们传去削法他们的先祖，不肯听我的话，犯罪作孽，又随从别神侍奉他。 Yaitu bahwa mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Allah lain. 就是他们随从别神，也侍奉这个神。 Lalu apa hukuman Tuhan bagi bangsa Israel? 然后他们的惩罚是什么呢？ Kita bisa lihat di ayat 11 saudara. 在11节我们可以看， Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku maka aku tidak akan mendengarkan mereka. 11节这里说，所以耶和华如此说，我必使灾祸领导他们，是他们不能逃脱的，他们必向我哀求，我却不听。 Mengerikan bukan saudara hukuman 太 Tuhan? 可怕了，神的惩罚太可 Ketika 怕了。 kita ditimpa malapetaka, kita berseru-seru pada Tuhan tidak mendengarkan. 当我们灾祸领导我们，然后我们求他的话，他不听了。 Oleh sebab itu saudara-saudara kasihan Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita perlu mengevaluasi diri kita setiap hari termasuk saya sendiri. 我们要审查，我们要每天审查我们自己，包括我。 Ketika Tuhan menegur kita, 当神提醒了我 apakah 们， kita mau mendengarkan suaranya? 是否我们要听他的 Apakah 话？ kita mau bertobat? 是否我们要悔改？ Perjanjiannya tetap berlaku sampai hari ini kepada kita saudara. 他的立业从 Bahwa 今到现在是有的。 dengarkanlah suaraku 你们要听我的话， dan lakukanlah segala yang apa aku perintahkan kepadamu. 也要去行我一切所吩咐的， Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 你就会成为我的子民，我也成为你的神。 Dalam hal ini saudara, 在这方面， kalimat dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu 在这个方面，你们要听我的话，你们要做我的子民，我 memberi 也做你 arti 们的神。 bahwa kita harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. 就是说，我们要好好的聆听神的话。 Apa arti sungguh-sungguh mendengar? 事来听的话，这个是什么意思呢？ Bukan hanya mendengar sambil lalu, 是否听了一遍就过去了吗？ tapi Tuhan menuntut perhatian khusus kita apa yang kita dengar. Seperti saat ini waktu kita dengar khotbah pada pagi hari ini. Setelah pulang, apakah masih ingat atau dilupakan? 就是我们要好好来听，就好像现在我们在听神的话，是否等我们回家过去的时候，我们却忘了刚才所说的话呢？ Kita bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakan saudara. 我们不只单单听，然后就忘了。 Namun mendengar kemudian tetap mengingatnya, merenungkannya dan melakukannya. 但是我们要听，然后我们要去行，然后Mengingatnya, melakukannya. 我们要去听，然后去记着，然后去行。 Nah, dampak dari ketaatan mendengar ini, kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, 如果我们真是来听神的话， pasti kita akan menjadikan perintah Tuhan sebagai pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. 我们肯定把神的话当作我们的目标。我们 Apapun yang terjadi, perintah dan ketetapan dari Tuhan harus menjadi tolak ukur. 所以神的话就是要成为我们的一个动力。 Saudara, perlu kita ketahui bahwa 亲爱的弟兄姐妹，我们要记 iman yang 得， benar adalah iman yang lahir dari Allah. 真实的信心就是从神而来的信心。 Dan iman yang lahir dari Allah pasti akan membawa kita untuk mengenal Allah dengan benar. 从神而来的信心就是会让我们去认识我们的真神。 Jadi semakin kita mengenal Allah, 所以，当我们真实的来认识我们的神的话， seharusnya membawa kita semakin mentaati Allah. 会让我们更顺服、随从我们的神。 Jadi saudara, ketaatan yang lahir dari iman 所以，这个顺服来自信心的顺服呢， akan menolong kita untuk taat kepada Allah dengan hati yang bersukacita. 会帮助我们来顺服我们的神，喜乐来顺服我们的神。 Saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， berkat Tuhan bagi yang taat kepadanya. Tadi sudah dikatakan kutuk bagi yang tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. 如果我们顺服的话，神的祝福会领导我们。
Saat ini kita lihat berkat Tuhan bagi yang taat kepadanya, bahwa kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 到现在我们看，当我们顺服神的话，神的祝福就领导了我们。他就说：“你们做我的子民，我也做你们的 Artinya 神。” Tuhan akan mengakuimu sebagai miliknya. 就是说，神会把我们这些子民当做他的宝、他的人了。 Dan kita dapat berseru kepada Tuhan juga sebagai milik kita. 我们也可以求告我们的神，当做是我们的。 Ini menyiratkan bahwa kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. 就是说，我们和我们的神有亲密的关系。 Tapi ini juga berarti bahwa jika kita tidak taat, kita kehilangan relasi ini. 然后，如果我们没有顺服的话，我们就失去了这个密切的关 Nah, 系了。 saudara sekalian, Tuhan berkat Tuhan itu banyak ya saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，其实神的祝福是 Ada 很多 berkat 的， rohani dan berkat jasmani. 有从属灵的祝福，也有肉体需要的这个祝福。 Seperti yang tadi dikatakan Bapak Akun, ada berkat perlindungan, berkat kesehatan, kesembuhan, kekayaan, berkat pernyataannya dan lain sebagainya. 就好像刚才阿坤说的，就是上帝看顾保护，还有其他的这些。 Mungkin kita bertanya mengapa berkat harus dikaitkan dengan ketaatan. 可能我们会去想，为什么这些祝福会从这个顺服来呢？ Sebab berkat yang sesungguhnya adalah datang dari ketaatan kepada Allah. 因为这个祝福呢，就是从顺服神而来的。 Sedangkan kutuk datangnya dari ketidaktaatan kepada Allah. 然后这个咒诅呢，就是从我们不顺服神而来。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, Tuhan Yesus adalah pribadi yang memberikan contoh yang paling sempurna. Dia menunjukkan ketaatannya pada Bapa dalam hidupnya selama 33 tahun lebih di bumi ini. 我们可以看耶稣就是可以一个让我们可以去学习、可以去看的，就是他顺服天父，从已经33年多了。 Dan sekalipun ia ada anak, ia telah belajar menjadi taat. 虽然他是神的儿子，但是他却让我们看一个顺服神是怎样的。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saya menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat terkenal, 我要向大家说一个真实的故事， yaitu perbandingan antara dua orang. 就是有两个分别的人。 Orang yang pertama 第一个人， adalah seorang ateis yang bernama Max Jukes. 第一个人他就是 Ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan ya. 就是不相信神的这个人。 Dan satu lagi adalah seorang teolog yang dipakai Tuhan secara luar biasa bernama Jonathan Edward. 然后第二个人他就是相信神的人，就是这个犹拿丹。 Nah, perhatikan apa yang terjadi kepada keturunan kedua orang ini. 我们可以看在这个两个人的后代是发生了什么。 Orang yang tidak percaya Tuhan ini yang bernama Mac Jukes ini tinggal di negara bagian New York di Amerika. 不相信神的这个人，他是活在纽约的这个方面，纽约 Dia 的这 adalah 个城市。 seorang ateis atau orang yang tidak percaya pada Tuhan dan dia menikah juga dengan seorang yang tidak percaya Tuhan juga. 他是不相信神的人，然后他和不相信神的人结婚。 Nah, dari pernikahannya ini lahir 1029 keturunan. 从他们的后代有1209个。 Saudara tahu apa yang terjadi pada keturunan ini? 我们可以看在他们的后代发生了什么呢？ Terlacak ada 300 orang dari keturunannya ini mati muda. 可以看到300个后代，就是300个人，他们就是先死。 Dari mereka yang hidup, tercatat ada 100 orang pernah dikirim ke penjara selama rata-rata 13 tahun. 有100个人就是被关进了13年。 Ada 190 orang dari keturunannya ini menjadi PSK. 然后190个后代呢，他们的后代人呢，成为这个妓女。 Dan ada 100 orang dari keturunannya ini menjadi alkoholik. 然后有100个后代，他们就是喜欢喝酒。 Pemabuk ya. Nah, keluarga ini dicatat mereka merugikan negara bagian di Amerika sebesar 1,2 juta US dollar. 这些后代呢，他们的这些不相信神的后代呢，让他们自己的国家亏本了。 Mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat kecuali hal yang jahat, saudara. 他们没有Tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat kecuali hal yang jahat.
他们没有贡献了他们所应该所贡献给他们的国家，反而他们让他们的国家就是亏本。 Tetapi saudara, kita perhatikan kehidupan Jonathan Edward dan keturunannya. 然后我们再看这个刚才相信神的人，这个尤拿丹的后 Jonathan 代。 Edward ini adalah orang yang percaya Tuhan, orang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah teolog Calvinis. 这个尤拿丹是相信神的人， Dia tinggal di negara bagian yang sama dengan yang tadi orang ateis itu. 他也一样和刚才不相信神的这个人住在纽约， Dan pada masa yang hampir-hampir sama juga. 也一样跟他的时代也是一样的。 Bedanya ia adalah seorang yang percaya Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 不一样的是，他把他的一切交托在给神的手上， Dia menikah dengan orang yang juga takut akan Tuhan. 他也跟相信神的，就是敬畏神的女孩子结婚。 Dari pernikahan ini terlacak ada 729 keturunan. 在他的后代有720个后代， Nah, ada 300 orang dari keturunan hamba Tuhan ini menjadi pengkhotbah. 有300个后代，他们就是成为布道人、传讲人。 65 orang menjadi profesor di perguruan tinggi. 有65个后代就是成为了博士。 13 orang dari keturunan ini menjadi presiden universitas. 13个就是成为了在某个大学的成为了他的 Ada 那个 60 总统。 orang menjadi pengarang buku. 60个人成为了写书的人， Dan 30 orang dipilih menjadi anggota kongres. 然后有30个人成为了这个Congress 国会的这个人呢、 Dan saudara, seorang dari keturunan Jonathan Edward ini menjadi wakil presiden ketiga Amerika yang bernama Aaron Burr. 然后有一位呢，就是成为了副总统，在这个纽约的副总统。 Saudara, kita bisa melihat perbandingan antara kedua orang ini. 我们可以看到这2个人的分别。 Kita bisa melihat orang yang hidup takut dan taat kepada Tuhan. 我们看敬畏神的人呢是怎样， Dengan orang yang tidak taat dan tidak hidup takut akan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. 和来比较和这一位不相信神的人的 Perbedaannya 生 besar 活， sekali, bukan? 太大的差别 Karena 了。 saudara, memang Alkitab menyatakan ada berkat, penyertaan dan pimpinan Tuhan kepada orang yang takut dan taat kepadanya. 对，在圣经里面有写着，顺服神的人就是有这个祝福。 Tapi saudara, 但是 terlepas dari semua berkatnya ini, 除了这些祝福的话， Alkitab mendorong kita untuk tidak hanya mendapat tidak hanya sekedar mengambil keuntungan 圣经教导我们也不只单单我们要只领受 ketika 神 kita 的祝 mau 福， taat. Atau dengan kata lain, motivasi kita untuk taat kepada Tuhan itu jangan karena kita ingin berkatnya. 所以就是别话来说，就是我们不要只单单来顺服神的目的，就是要得到神的祝福而 Tapi 已。 biarlah kita boleh didorong dalam ketaatan kepada Allah karena untuk kemuliaan Allah, karena kita mengasihi Allah. 但是我们的推动力就是因为我们爱我们的神，我们才去这样做。 Kita taat kepada Allah karena kita mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. 我们顺服我们的神，因为我们爱我们的神，因为他先爱我们。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita perlu mengevaluasi setiap hari kita apakah hidup kita setiap hari itu taat kepada Tuhan, taat sepenuhnya atau taat setengah-setengah. 我们要每天来审查我们自己，是否我们已经每天来顺服我们的神了，就是180%顺服我们的神，或者我们只一半一半顺服我们的神。 Nah, saudara, hal kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 第二件事，我们从刚才的圣经所学习的，就是 di tengah dunia yang jahat ini, apakah kita bisa berdiri seperti Yeremia, menyuarakan kebenaran dan keadilan? 在这混乱的时代当中，是否我们像这个耶利米先知一样，就是站得稳？ Walaupun kita akan dibenci. 可能我们会被恨。 Nah, dalam nas kita pada hari ini, kita melihat bagaimana keselamatan jiwa Yeremia terancam. 我们看刚才我们所读的这个耶利米先知的生命呢就有危险。 Kalau kita bisa lihat di ayat 19, ancaman itu datang dari orang-orang Anatot ya saudara yang berniat membunuh Yeremia.
就是我们可以看到在19节这里，这个耶利米要被杀。 Apa motif dibalik pembunuhan berencana yang mau dilakukan kepada Yeremia? 目的是什么呢？要杀耶利米，目的是什么？ Itu semua disebabkan oleh ucapan Yeremia bahwa Allah akan membinasakan kaum Israel dan Yehuda. 因为刚耶利米先知说的话，就是他说神要毁灭 Karena Yeremia menyampaikan hukuman Allah kepada mereka. 这些人。 Karena Yeremia menyampaikan hukuman Allah kepada mereka. 因为耶利米先知宣告了神要惩罚这些以色列人。 Berita yang dibawakan oleh Yeremia membuat bangsa Israel 这些宣告耶利米带了这个宣告来宣告给这些以色列人的时 gelisah 候， dan marah. 他就是发怒。 Tapi kita bisa lihat Tuhan melindungi Yeremia sehingga dia selamat. 但是我们可以看到耶和华却保护耶利米先知，直到他没事。 Saudara, seringkali dalam kehidupan kita lebih takut dengan atasan kita. 亲爱的弟兄姐妹们，可能在我们的生活当中，我们更怕我们的上司， Atau orang yang kita hormati, 或者我们所敬畏的这个上司， atau orang kaya 富有的人， daripada Tuhan. 更怕我们的神。 Sehingga ketika mereka melakukan tindakan yang berdosa terhadap Tuhan, yang melanggar kehendak Tuhan, kita terdiam karena merasa nggak enak atau takut. 所以当我们看到这些人犯了错的时候，我们却害怕要告诉他们。 Ada hamba Tuhan juga yang tiap hari, tiap kali khotbahnya itu hanya yang untuk menyenangkan telinga jemaat. 也有传道人，就是传讲人，他就是传讲了一些好的信息而已。 Tidak pernah menegur dosa. 他从来没有就是责备。 Yang penting jemaat senang. 主要就是我们的会友开心。 Yang penting enak dengarnya, tawa-tawa. 最主要就是他们听了很顺很好。 Salah besar itu saudara. 这是错误的。 Kita sebagai orang percaya harus berani menyampaikan firman Tuhan walaupun kita dibenci. 我们成为相信神的人，我们要宣告这些。 Benar firman Tuhan. 就是要宣告神的话。 Walaupun teguran itu tidak mengenakan seperti Yeremia menegur saudaranya sendiri, sebangsanya sendiri bahwa Tuhan akan mengutuk engkau. Itu enak nggak saudara? 虽然这 Enak 个 bukan? 提醒不是很好的一个话，就是比如说刚才神要惩罚你们，要诅咒你，要咒诅你们，这是一个不好听的话嘛。 Tetapi semua ini demi kebaikan dan pertumbuhan iman jemaat 但 saudara. 是这个是因为要我们的成长，我们要讲出来，不是要责备或者责怪你们。 Yang harus saudara ketahui bahwa justru hamba Tuhan yang meninabobokan jemaatnya dengan khotbahnya yang enak-enak didengar oleh telinga, tidak pernah menegur dosa. 其实我们要知道，如果有一个传道人或者传讲人只讲神的好，然后只讲让我们的耳朵很好听的这些东西而已， Tidak 我们要小 berani 心。 menyatakan penghukuman Tuhan atas dosa. 他却没有说出我们的，如果我们犯了罪，我们要怎样的话， Menurut saya itu jahat saudara. 这是一个坏事。如 Itu 果 sama 我来看这个是一个 itu 坏事， sama aja dengan menipu jemaat. 这就好像我们欺骗了我们的会友。 Jadi saudara-saudara kasih tahu Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹 Jadi 们， ketika ada hamba Tuhan yang khotbahnya agak keras atau menegur, 当有一个传道人说了一个很硬的话的话， maka harap saudara-saudara Tuhan jangan tersinggung. 我要求大家千万不要。 千万不要觉得得罪了你们， Karena firman Tuhan tujuannya apa saudara? 因为神的话是什么呢？ Firman Tuhan memang tujuannya untuk menuntun yang salah kepada yang benar. 神的话就是要领导我们走错路的人去走正的路的人。 Firman Tuhan memang tujuannya untuk menegur, 神的话呢，就是要提醒我们 untuk 的， menasehati. 要来宣告我们的。
Jadi saudara jangan pikir orang yang terus-terus ingin mengkhotbahkan sesuatu yang enak Anda dengar dan tidak menegur ketika Anda salah, itu dia tidak mengasihi Anda. 所以我要对大家说，如果有一个传道人呢，他只传讲神的好，就是好的东西而已，却没有讲神的劝告我们啦、提醒我们这些话，这些是一个他不爱我们的这个传道 Kalau 人。 saya pribadi ya saudara, 是我自己看法， saya itu tidak takut kepada manusia. 我不怕人的。 Ketika Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, 当神要让我传讲一些话的时候， walaupun firman Tuhan itu tidak enak didengar, 虽然这些话，神的话虽然让耳朵听了不舒服， membuat orang tertegur 让我们 dan tidak 被 senang, 让我们 marah, 让一个人不开心，发怒、生气， saya tetap akan menyampaikannya saudara, karena saya lebih takut kepada Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang harus disampaikan. 我照样会传讲，因为神的话就是让我要去传讲的，去提醒你们的。 Karena itu juga untuk kebaikan jemaat. 因为这个也是因为让我们好，为我们好。 Kalau Tuhan masih mau tegur berarti apa saudara? 如果神还提醒我们，意思是 Berarti 什 dia 么呢？ masih mengasihi saudara. 意思就是他还爱我们。 Coba kalau kita berbuat salah terus, gitu kita tidak mau tidak ditegur oleh Tuhan. Masih- Kalau anak-anak saudara yang melakukan kesalahan, 但是如果我们一直犯罪的话，然后神没有提醒我 yang 们， bisa membahayakan hidupnya, 然后好像我们的孩子他犯了错，我们却不管他， saudara akan tegur atau diam? 大家你们会去提醒了这个孩子，或者只有静静的不管他呢？ Pasti akan tegur juga kan 当 saudara? 然我们会去提醒我们的 Sama 孩 juga 子， dengan Tuhan. 一样，我们的父也是一 Maka 样。 ketika firman Tuhan disampaikan di gereja, siapapun pengkhotbahnya, 当神的话传讲在我们的教会的时候，无论他是哪一个传道人， selama itu menyuarakan firman Tuhan, maka terimalah itu sebagai firman Tuhan. 如果他传讲的是神的话，我们要去接受。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐 seperti 妹， apa yang dialami oleh Yeremia di sini. 好像刚才耶利米所感受的， Meskipun Yeremia menghadapi dilema dengan tugas dari Tuhan ini, 虽然他觉得神的命令很沉 namun 重， dia tetap mengambil tekad untuk setia kepada perintah Tuhan 但是 yang 他 mengutusnya. 仍然决定了要顺服神。 Dia berani menyuarakan suara Tuhan dengan mencela bangsanya sendiri, meskipun resikonya dia akan dibunuh. 他敢大声的对他的这些子民说神的这个神所吩咐他所去说的。 Setiap kita dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di dunia ini, benar nggak saudara? Kita Syaksin. orang percaya dipanggil. Setiap dari kita bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap orang percaya dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan di dunia ini. 我们相信神的人呢，我们大家全部都是有一个一样的一个任务，就是神命令我们要去传讲神所吩咐让我们去说的这个话。 Memang ini bukan tugas yang gampang, 虽然当然这个不是一个很简单的任 tapi 务， dengan belajar kepada Yeremia dari firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita Tapi- dalam menyuarakan kebenaran. 但是从刚才我们所读的这耶利米书的话，让我们有一个动力，有一个鼓励，我们可以去这样去使 Kita。tidak perlu takut dalam melakukan tugas ini. 我们不用害怕去 Karena Allah 做这个 menyertai 任务 kita.，因为神保护我们。 Jadi saudara-saudara kasihan Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹 kiranya 们， kita boleh senantiasa peka akan teguran Tuhan. 我们要好好来感受到，来聆听神的这个劝告。 Karena kita setiap orang percaya sudah diberikan kepada kita Roh Kudus untuk menegur kita ketika kita sudah merenceng dari firman-Nya. 因为神已经差派了他的灵，领导了我们，在我们的身上已经有神的灵，直到当我们犯了错的时候，这个灵会提醒我们。 Kadang bukan Tuhan itu jauh saudara, tapi karena kita sudah tidak peka lagi, karena sudah berulang kali diingatkan, tapi kita tidak mau mendengar. 其实不是我们的神远离我们，但是我们却不要去听这个圣灵对我们说劝告我们的这个话。 Tuhan itu memang panjang sabar, 对，我们的神是很忍耐的神， tapi jangan menyalahgunakan panjang sabarnya Tuhan. 但是我们却不要
乱用神的这个忍耐。 Ada saatnya Tuhan akan menghukum ketika kita benar-benar tak bisa ditegur lagi. 有时候神会惩罚我们，因为我们已经不能被提醒了。 Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri ya. 我们一起来审查我们自己，包括我自己， Apakah selama ini kita sudah taat kepada perintah Tuhan? 是否到现在我们已经顺服神的话了？ Pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, satu hal yang tiba-tiba saya teringat. 当我准备这个讲章的时候，有一件事让我记得， Ada satu firman Tuhan yaitu di Yohanes 14 ayat 15. 在约翰福音第14章第15节， Bunyinya begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 我们来打开一下 Yohanes 14 ayat 15. 约翰福音第14章第15节。 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 耶稣这样说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。” Dan di ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. 然后在21节这里说了：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。” Jadi saudara, kita disuruh melakukan perintah yang mana saudara? 我们要去遵守哪一个呢？ Ada dua perintah agung yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. 在马可福音第12章29到31节， Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 这里说了，耶稣回答说：“第一要紧的，就是说，以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。” Saudara, ada banyak perintah Tuhan. 有太多神的命 Tapi 令 yang 了， terutama jika kita mengasihi Tuhan dan yaitu melakukan perintah yang pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. 最主要的就是当我们说了你要尽心、尽行、尽意、尽力爱主你的神， Maka kita juga akan menuruti perintah-perintah yang lain. 我们就会去遵行别的命令了。 Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kasih yang sejati 真爱 seharusnya dapat diekspresikan dengan sikap menghormati Tuhan. 就是我们来，就是在我们身上可以看到我们敬畏我 Dan 们的神， menghormati Tuhan diekspresikan dengan menuruti perintah-perintahnya. 敬畏神在我们身上可以看到我们去遵行神 Karena 的命 ketaatan 令， kepada Allah tidak bisa dipaksa, saudara. 因为顺服神是不可以去逼的。 Ketaatan yang lahir dari terpaksa atau takut akan hukuman Allah 如果被逼的这个顺服呢， hanya akan bertahan sementara. 就是暂时性的。 Kalau kita taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, karena kita takut hukuman Tuhan, 如果我们顺服神的话，因为我们敬畏神的话， itu 害 hanya 怕神 akan 的话， berlaku sementara. 这是暂时性的。 Sebaliknya, saudara, 但是 taat kepada Tuhan perlu dibangun di atas hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. 顺服神就是我们要栽培的，就是我们敬畏我们的神。 Saya ulangi ya, taat kepada Tuhan perlu dibangun di atas hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan. 这个顺服神就是要栽培的，就是我们的心爱我们的神，然后敬畏我们的神。 Karena ketika kita mengasihi Tuhan, 因为当我们爱我们的神的 maka 时候， seharusnya tidak akan menyulitkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya. 这是当然不会让我们去忽略或者不去听神的话。
神的命令。 Ya, saudara selalu kasih nama Tuhan. Kali ini kita belajar bagaimana kita harus taat kepada Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姊妹，今天我们要来学习，我们要怎样来顺服我们的神。 Tetapi taat yang dibangun di atas hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan, bukan karena paksaan dan bukan karena takut akan hukuman. 但是，是从我们爱我们的神的心，然后敬畏我们神的心，却不是因为我们害怕被惩罚的这个行为。 Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上的神的话来祝福，可以祝福我们大家。我们大家来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, 亲爱的天父， kami sungguh bersyukur Tuhan. 我们非常的感谢感 Kami 恩， sudah mendengarkan sedikit dari 我 firman-Mu 们已经 pada 来 hari ini. 听你的话。 Tuhan, 神啊， Kau berikan kami hati yang taat ya Tuhan. 给我们一个顺服你的心， Tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. 帮助我们可以来听，好好来听你的话。 Berikan kami hati yang lemah lembut dan rela dibentuk. 给我们一个温柔的心，使到我们可以被造， Sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, 直到当我们听你的话的时候， kami bukan hanya mendengar untuk dilupakan, 我们不只单单听然后忘了， tapi kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh, mengingatnya dan melakukannya. 但是我们可以来好好的来听，然后去记得，然后去行。 Tuhan, kami tahu Tuhan 神啊，我们知道 bahwa kami tidak sempurna. 我们不是完全的， Kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. 可能在我们当中，我们有做了许多不符 Yang 合 mungkin sampai hari ini Engkau terus mengingatkan kami dan menegur kami. 不符合你的，直到你到今天也是还在提醒我们。 Tapi kami masih tetap berkeras hati tidak mau 然后我 mendengarkan. 们也是用硬的心不去来听。 Pada pagi hari ini Tuhan, 神啊，今天早上， biarlah Engkau lembutkan setiap hati kami 直 Tuhan. 到你把我们的心， Biarlah setelah saat ini kami mendengarkan firman-Mu, 求你给我们一个温柔的心，直到我 kami 们可以 boleh 来听， berubah ya 我 Tuhan. 们可以悔改， Kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hal-hal yang menyenangkan hati-Mu saja. 我们可以在我们的生活当中做你喜悦的事， Sehingga kami hidup boleh menurut kehendak-Mu Tuhan. 直到我们可以活着，符合你的旨意， Dan menyenangkan hati-Mu. 也可以让你讨你的喜悦。 Tuhan, Kau juga berkati setiap kami di tempat ini, jemaat-jemaat ya Tuhan, umat-Mu yang Engkau kasihi. 神啊，求你也祝福我们大家，你的子民。 Jika ada imannya yang sedang mengalami kemunduran Tuhan, 如果他们的信心退步的时候， kasihanilah kami Tuhan. 求你怜悯我们， Bawalah kami kembali 带导我们， memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. 直到我们有一个亲密的 Ini 关系。 kerinduan kami Tuhan. 这是我们的科目， Karena ya Tuhan, 因为我们知道， hanya hubungan yang intim dengan Engkau saja Tuhan, 只有和你有亲密的关系的， yang dapat memberikan kami ketenangan, kebahagiaan, damai sejahtera. 直到可以让我们平静平安。有 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Kami serahkan waktu kami selanjutnya 我 ke 们把我 dalam 们的 tangan. 时间交托在你的手中， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉 kami 耶稣 ucap 基督 syukur 的 dan 名，我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。